Harimau Malaya, kami selalu ada, walau di mana berada. Kami di sini terus menjadi ekor harimau sejati. Ya. Baik, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera untuk anda. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami di channel YouTube Manis FM untuk segmen kita di minggu yang baru, episod yang terbaru dengan penuh rasa semangat kita hari ini. Izzat dan juga Farid akan bersama dengan anda dalam Arena Manis. Okey, hari ini kita nak cakap pasal kemenangan kita dan kelayakan kita ke peringkat Asia. Ya. Sudah 43 tahun. Kita dok merasa situasi layak secara merit. Ya, betul. Tapi sebenarnya ke ada orang kata 43 ke 42 tahun. Dia gini, cerita dia. Pertama sekali kita nak ucap tahniah dulu kepada kesemua yang terlibat, penyokong, pemimpin tertinggi, pemain sendiri, pegawai-pegawai pasukan dan juga jurulatih dan semualah yang menyokong pasukan Harimau Malaya, seterusnya yang membawa kita ke pentas Piala Asia 2023. 43 tahun ke 42 tahun menjadi tanya tak. Sebelum tu kita nak share dululah untuk anda. Jangan lupa like, komen juga share sekali, subscribe saya channel Manis FM. Dia kelayakan itu pada 1979. Ya. Dan akan bermain di Piala Asia pada 1980. Tu jadi confuse tu 43 tahun ke 42 tahun ke sama je lah sebenarnya. Macam gitulah kelayakan tahun 2022, bermain pada tahun 2023. Dan kali terakhir kita main di Piala Asia ni pada tahun 2007. Masa tu kita layak sebab kita jadi tuan rumah. Jadi tahun ni kita layak, bukan tahun ni lah, tahun depan kita layak secara merit kerana kita menang 2 game, kalah 1 game. Dan kita berada di kedudukan yang ketiga terbaik di kalangan naib juara terbaik pasukan. Yang ambil 5 pasukan naib juara terbaik ni, kita berada di tangga yang ketiga. Jadi tahniah. Semangat kan kita nyanyi lah saat ni kan sebenarnya. Okey, baiklah, kita nak sentuh jugalah daripada segi game pertama lawan Turkmenistan. 15 minit ataupun 20 minit pertama kita serai kau-kau. Attack berjaya menang 3-1. Ya, kita menang 3-1. Game tu bagi saya satu kelainan bagi tim Harimau Malaya pada game-game yang sebelum ni. Semangat kita tengok pun memang back. Sampai coach Haifah Bakti nangis tengok game tersebut. Sepurima sakit gigi kan. Lepas ada sial nak kembali balik tu jadi backing garang. Nak ayat bui. Kita menang. Lepas tu pula lawan dengan Bahrain, kita sebenarnya kesilapan individu saja. Kalau ikutkan kesilapan individu, tapi bermandangkan kita bermain secara berpasukan, kita tak fokuslah sangatlah ke individu tu. Dia gini. Okey, habis hayat. Kita menang sama-sama, kita kalah sama-sama. Betul. Jadi kita perjuangkan benda tu sama-sama. Lepas game, Kim Banggon ditanya oleh wartawan, "Coach, komen sikit pasal kesilapan individu." Saya tak nak komen. Daripada ramai saya tak nak komen. Saya nak komen dalam pasukan saya sendiri. Jadi diwujudkan satu keharmonian dalam pasukan, kalah bersama-sama, menang bersama-sama, tak salah ke individu. Kalau dia salah pun dia kecek depan-depan. Ya, dan silap sikit lah ni. Contoh dia lah. Tapi memandangkan kita sebagai peminat bola sepak, netizen-netizen yang ada ni memang tak lagi dah. Tapi alhamdulillah, walaupun kita kalah 2-1, permainan kita, gameplay kita amat bagus. Sebabnya memang ada kelainan banding dengan hot sebelum-sebelum ni. Kita tengok pun kita jadi semangat. Jadi untuk lawan dengan Bahrain, dan perlawanan terakhir kita menang ke atas Bangladesh 4-1. Dengan jaringan 4-1. Walaupun kita nak seri pun lajak dah. Tapi permainan yang cukup garang. Wow, boleh tengok. Okey, permainan sebelum kita sentuh mengenai pemain, jurulatih Kim Banggon. Kami sebenarnya menganggap Kim Banggon ni adalah seorang guru besar. Bila cakap pasal guru besar ni, dia akan jaga anak-anak murid dia akan jaga guru-guru dia sendiri dan membawa pasukan ini ke satu tahap yang begitu meyakinkan dalam masa singkat, kurang daripada 2 tahun. Saya tahu nak build team ni, nak bina pasukan ni perlu masa yang lama, tapi bagi saya Kim Banggon ni berjaya merangka pasukan dalam masa yang begitu singkat sekali. Tapi yang lebih membanggakan lagi, pemain-pemain yang ada bukan dia tak ada pun guna player baru ke apa ke. Ada tu pun tak ramai lah. Tak ramai. Kebanyakannya dia recycle balik player yang ada. Cumanya dia gilap balik. Dia beri peranan yang sebetulnya. Ya, betul. Dan kita dapat tengok pemain-pemain hot dog berapa nak jadi sebelum-sebelum ni. Jadi. Mana katanya memang sengat dia tu keluar balik. Dan peluang-peluang untuk pemain-pemain muka macam kita tengok muka baru dalam Harimau Malaya macam Faisal Halim, penjaga gol main semalam tu, Shihan. Siapa lagi antara muka-muka baru, Kuzami PE. Dan mereka dok sia-siakan peluang yang diberi. Mereka main 100%. Betul. Dan akhirnya hadiah
untuk kita semua, Malaysia layak ke Piala Asia. Posisi pun dia ubah. Safawi biasa kita tahu left wing ataupun right wing, dia ubah kepada backup striker, second striker. So jadi Safawi skor berapa, 2 gol. Tak silap saya 2 gol. Penalti dengan Bangladesh dan juga lawan dengan Turkmenistan. 2 gol. Jadi game Panggon sendiri dia pandai sebenarnya, dia pandai buat. Dan info daripada live di TV Arena. Dia beritahu Kim Panggon, kalau kita lihat sebelum ni player masuk lepas dia bawa speaker sendiri. Radio sendiri. Ada dengar lagu Jiwa, ada dengar lagu Rancak, ni dengar lagu tu, player ni dengar lagu tu. Tapi masuk dengan dia ambil satu lagu saja dimainkan dalam masa sehari. Kalau lagu A, dia tak situ lagu tu. Dia mau kena dengar lagu ni lah. Suka tak suka ni lah. Sebab tu wujudnya satu keharmonian dalam pasukan tu sendiri. Ya, dan hari tu pun ada viral dekat TikTok di mana orang kata coach kita daripada Korea, player-player nak masuk depan Padang pun dengar lagu K-pop. Main-main bukan biasa-biasa. Betul. Jadi dan satu lagi. Ni pun individu juga ni. Pemain naturalisasi yang paling hangat diperkatakan setakat ni. No comment. Malah nak komen. Lompatlah. Kenapa tak lompat? Saya ingat balik video tu. Kenapa tak cuba melompat? Lompatlah. Tapi dia dilabelkan sebagai pelawak dalam pasukan Malaysia pada kali ini sebabnya yalah, tengoklah ada Asia kurang bagi kita, bagi komen peribadi kurang menyelah, kurang menyengat. Dan saya rasa lepas pada ni mungkin Panggon akan mengambil dia akan buat balik dah, dia akan kaji balik, postmortem balik bagaimana dari segi pemindahan pemain dan juga sebagainya. Tengok dia orang lock main. Dia nak skor Turkmenistan terlepas 1 gol, Bahrain terlepas dan lawan dengan Bangladesh dia berjaya skor 1 gol. Begitu juga dengan Dion Kools, gol pertama untuk pasukan negara. Rata-rata pemain kita memang boleh main, bukan boleh main, memang ada kebolehan masing-masing. Cumanya kita baru jumpa guru besar sebetulnya. Betul. Untuk merangka strategi, merangka perlawanan untuk, tapi iyalah, saya tugas kita lepas ni mencabar lagi. Memang mencabar sebab sekarang ni kita berada di peringkat yang lebih tinggi, tertinggi di Asia lah. Tertinggi di Asia dan kemungkinan pun bila ranking kita pun makin naik sekarang ni. Alhamdulillah untuk tu. Saya sebagai peminat bola sepak tanah air sangat-sangatlah berbangga dan mengharapkan sesuatu yang lebih besar lagi untuk tim Harimau Malaya. Ya, jadi secara keseluruhan daripada game pertama sampai game 3, pemain pilihan yang rasa terbaik 2 orang kita ambil. 2 orang. Okey, yang first player ni sebelum ni diperkatakan jugalah sebabnya dia tu kurang menyelah. Bukan kurang menyelah pun, kurang minit perlawanan je sebenarnya, bukan permainan. Tapi alhamdulillah bila bermain untuk tim Harimau Malaya ni dia tunjuk aksi 200%. Ya, lebih pun kita tak tahu. Saya teka pemain berjersey nombor 14. Ya, betul. Saya mengikuti Abah. Betul. Yang pertama sekali betul. Pilihan kita dua sama. Yang kedua siapa? Abah. Yang kedua saya pilih, bagi saya pilih pemain berjersey nombor 7. Faisal Halim. Baik. Selayaknya sebabnya dia sebelum ni kurang bermain untuk tim Harimau Malaya, tapi bila dibagi peluang untuk dia bermain habis-habisan dan dia berjaya menjadikan gol ketika menentang perlawanan pertama tu lawan apa? Turkmenistan. Baik, kalau ikutkan memang rating keseluruhan pemain kita boleh dikatakan 8 ke 7 ke atas lah. Tapi bagi saya pilihan kedua adalah Dion Kools. Begitu Kools di bahagian bawah tu dia tenang, dia buat ada rangka dari segi passing dia, dari segi dia punya jiwa dia, walaupun kita tahu dia berdarah warisan, tapi dia punya jiwa dan dia sebenarnya layak untuk menyertai pasukan Belgium. Sebelum ni dia ada cap dengan bawah 21 Belgium, tapi lebih memilih untuk bermain di pasukan yang rankingnya berada 100++. Berbanding Belgium ranking nombor 1 dunia sekarang ni, ataupun bawah saya lupa, tapi dia memilih untuk pasukan Malaysia. Apa tak situ? Bagaimana dia beri pengorbanan dia dan juga dia beri komitmen dia untuk pasukan negara kita. Itu dua pemain pilihan dari semua pemain sebenarnya menunjukkan aksi yang cukup bagus dan kita sendiri pun teruja sebenarnya. Lama dah kita tak rasa kehangatan. Senang khabar semua pemain hak ada ni berada di tahap yang sangat-sangat baik. Dan kita mengharapkan untuk perlawanan-perlawanan akan datang untuk Harimau Malaya lagi comel dan pemilihan pemain pun wajiblah, kita kata wajib pilih pemain-pemain yang betul-betul bermain untuk rencana di dada. Ada jiwa. Kim Panggon tahu. Guru besar kita tahu. Okey, jadi apapun, teruskan lagi kehangatan anda, sokongan anda, raikan lagi kejayaan anda. 42 tahun kita tak dapat layak ke Piala Asia. Kategori veteran ni 40 tahun ni nak bunyinya lebih pada dewasa ni, veteran ni. Lama tak lamanya. Ayo sokong Harimau Malaya. Selesai sudah bahagia skuad senior kita. Dan kita
Ya, tahniah sekali lagi. Dan kita untuk mengulas sikit untuk skuad Sikit ke banyak ni kena ni? banyaklah kot. Banyak. Untuk skuad 23 negara kita lah, di mana Sukan C pun kita Gagal. kita gagal. Untuk AFC pun Lagi gagal. Lagi gagal sebabnya tanpa sebarang mata. Banyak benda yang bermain di fikiran. Satunya adalah dari segi pemilihan pemain. Masih kekal menggunakan pemain yang sama tanpa ada penambahan pemain baru pada Sukan C dan juga Piala Asia. Dari segi bawah 3 lepas pada tu jurulatih tu sendiri, orang petikarkan jurulatih tu sendiri. So apa cerita? Apa pandangan anda sendiri? Bagaimana kalau nak ikut sebenar? Kalau kita tengokkan permulaan pun target daripada pihak berwajib, dia kata untuk Sebut lah pihak berwajib ni FAM. Pihak FAM lah saya masukkan tu. Dia kata untuk untuk AFC ni kita hanya untuk mencari, saya lupa ayat dia tu. Mencari apa tu? Mencari pengalaman. Ya, untuk mencari pengalaman. Makna kata tak ada target yang lebih tinggi pun untuk skor 23 tahun negara. Situ pun kita silap dah. Pengalaman ni tak nanti ke AFC, pengalaman banyak tahun dah. Yeah. Kalau ikut kes benar. Kalau ikutkan nak pengalaman kita Sukan C, kita pun tak ada lah tinggi sangat pencapaian kita di Sukan C. Situ pun dah cukup untuk kita jadikan satu pengalaman. Tapi bila kita bermain di peringkat yang lebih tinggi di AFC, kita gagal manfaatkan peluang tu, dan 100% saya tetap gagal untuk skor 23 negara. Gagal sebab kosong mata. Kosong mata. Ya, kita tewas kepada Korea, tewas kepada Thailand dan juga tewas kepada Vietnam. Ya. Dan player pun player yang sama. Dan kita pernah bertemu Vietnam pada Sukan C dan pernah bertemu Thailand pada Sukan C. Mungkin daripada situ orang tahu dah, dia ni player ni gini je. Player ni gini je. Tak ada perubahan. Taktikal rasa pun Brad Maloney pun rasanya macam kekeringan idea. Sebab tu dia kata mungkin boleh ganti Brad Maloney itu kepada orang lain, coach lain. Dan pemilihan player pun satu benda yang penting juga kita tengok untuk skuad bawah 23 ni. Di negara kita, di Liga M sendiri pun ramai player-player muda yang berbakat, yang berpotensi, tapi saya tak dipanggil dan tak digilap bakat-bakat yang ada. Rasanya ada masalah clash dengan kelab. Kelab tak lepas. Mana tahu. Itu pun satu kemungkinan juga. Jadi kita harap lepas ni ada pembaharuan, ada muka-muka baru yang akan membarisi skuad bawah 23 tahun negara ni. Dan kita mengharapkan sesuatu yang luar biasa lah daripada ketua jurulatih bawah 23 tahun. Masa sedih, jangan sedih-sedih kita bawah 23 tahun kita tinggal dulu. Bukan tinggal maksudnya tinggal teru. Kita letak tepi dulu. Fokus balik, baiki balik. Dan fokus utama kita adalah bersambungnya kembali Liga Malaysia. Mungkin daripada situlah boleh turun tengok pemantau-pemantau bakat, pencari bakat sendiri untuk menampilkan pemain-pemain bagus dah. Beres. Gitu saja harapan kita. Jangan lupalah untuk sentiasa support pembangunan Liga Bola Sepak negara kita. Baiklah. Jadi adik kakak, itu saja pertemuan kita pada minggu ini. Ada sebarang cadangan, sebarang komen, pandangan anda dekat sini. Kat bawah lontarkan. Jangan tuliskan. bagi kita shot sendiri pun tak juga. Jadi lontarkan pandangan anda. Bagi je beberapa pun kita akan baca, kita akan perbaikikan daripada masa ke semasa untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa like, komen, share, subscribe sekali channel kami Manis FM. Kita jumpa minggu depan dalam episod yang terbaru dalam Arena Manis. Arema Malaya. Kami selalu ada walau di mana berada. Kami di sini terus menjadi ekor harimau sejati. Macam lirik mula-mula tadi Sama ya? Sama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.